Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita teruskan bacaan hadis Al-Arba'in susunan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-9, mudah dan tidak menyusahkan. An Abi Abdurrahman an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ini masyhur dengan gelaran dia. Nama dianya Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang ke atas kamu, maka tinggalkanlah. Jadi Nabi kita bagi arahan yang pertama, yang dilarang itu tinggal. Yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Dalam bab larangan, dia tak ada perundingan. Larang, berhenti terus. Tapi dalam bab arahan, maka Nabi SAW beri kepada kita ruang yang begitu luas. Kerana Nabi kata, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah setakat mana yang kamu mampu. Jadi kalau kita mampu, setakat mana kita buat. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, kerana sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu ditimpa kecelakaan, kebinasaan, disebabkan banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap para nabi. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita belajar. Yang pertama sekali, kepentingan hadis. Para ulama mengatakan hadis ini sangat penting dan mesti dihafal dan dikaji. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini merupakan dasar-dasar Islam yang sangat penting dan merupakan ucapan yang singkat dan padat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya merangkumi berbagai hukum yang jumlahnya tidak terbatas. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkata, ini adalah hadis yang agung yang merupakan dasar agama dan rukun Islam, maka ia patut dihafal dan diperhatikan. Sebab hadis ini dipanggil sababul wurud. Jadi kata di Abu Hurairah, pernah Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabatnya. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, difardukan mengerjakan haji. Bila Nabi sebut benda ni, ada seorang bangun, dia kata, afi kulli amin ya Rasulullah, setiap tahun ke kena haji? Baginda diam, tak jawab, sehingga orang tu ulang 3 kali. Maka Nabi kata apa? Nabi mengatakan, maka Rasulullah menjawab, kalau aku kata ya, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku kata ya, saya jadi wajib, maka kamu akan binasa, kamu tak mampu. Da'uni ma taraktukum, Nabi kata, tinggalkanlah apa yang aku tak cerita kepada kamu, jangan duk tanya banyak. Jadi binasanya orang dulu sebab terlalu banyak bertanya, sebagaimana cerita dalam kisah lembu Bani Israel yang banyak sangat bertanya Nabi Musa, yang hampir-hampir mereka tak dapat sembelih lembu. Kandungan hadis yang pertama, larangan. Nabi kata, yang aku larang. Larangan dalam Islam ni ada bersifat 2. Satu bersifat haram, maka itu wajib kita jauhi. Yang kedua bersifat makruh. Jadi yang makruh tu kita elaklah seboleh mungkin. Kalau dia tidak sampai kepada haram, tapi dia perkara yang tidak disukai. Jadi bila kita, kecuali perkara darurat. Darurat itu termasuk dalam di bawah akta lain, kerana dia darurat.
Berbeza dengan apa yang diperintahkan. Nabi kata, ma amartukum, apa yang aku perintah kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukan sebagaimana mampu. Ini menunjukkan Islam itu mudah. Kita diperintahkan bersolat secara berdiri, wa qumu lillahi qanitin. Tapi kalau tak mampu, kita boleh duduk. Tak mampu lagi boleh berbaring. Tak mampu lagi duduk bersolat dengan isyarat kelopak mata je. Itu dia panggil ada kelonggaran. Kita diperintahkan berpuasa bulan Ramadan. Tapi kalau tak mampu, boleh kita kita tangguhkan puasa itu pada waktu yang lain. Ini semua menunjukkan bahawa Islam itu mudah, tetapi jangan sekali-kali mempermudahkan Islam. Artinya tak apalah, busy hari ni, sibuk, nanti kita solat malam nantilah. La, itu tidak. Jadi tak boleh kita mempermain-mainkan agama, tapi agama itu asasnya sangat mudah. Jadi apabila berlaku kesukaran dalam musafir, dalam darurat, maka kita dibolehkan jamak salat. Dalam musafir boleh qasar lagi, jamak lagi. Maka marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada hadis ini. Nabi kita juga larang daripada kita banyak bertanya, khususnya di zaman Nabi, kerana masa itu perundangan Islam masih berjalan. Zaman kita hari ini pun jangan banyak bertanya benda-benda yang tidak berfaedah, kerana menyusahkan ustaz dan tidak menghabiskan masa. Contohnya orang pergi tanya ustaz, macam mana nak solat di Planet Marikh. Buat apa Planet Marikh, perlu solat atas masjid ni pun tak habis lagi, tak selesai masalah. Tiba-tiba nak pergi ke Marikh nak kita ni. Maka ini dipanggil satu kepincangan. Jadi itulah yang dapat kita simpulkan secara ringkas. Binasanya umat dulu kerana berpecah, berbeza pandangan dengan nabi-nabi mereka. Zaman kita hari ini pun janganlah kita banyak sangat berbeza pandangan, jangan sangat berpecah. Kerana apa? Kerana dia boleh membawa perpecahan dan kebinasaan kepada umat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.